Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar para pelajar semua? Kita teruskan sesi pembelajaran kita hari ini dengan melihat dari segi oral history. Itulah salah satu daripada cabang penyelidikan sejarah. Dalam menyelesaikan kerja khusus, antara bahan ataupun sumber pertama yang pelajar gunakan adalah berdasarkan kepada orang yang kita temu bual ataupun bicara. Ini dipanggil sebagai orang sumber. Jadi bagaimana apa sebenarnya dikatakan sebagai sejarah lisan ini, dan bagaimana kita nak menggunakan sejarah Islam ini dalam penulisan kita ini untuk menghasilkan satu kajian sejarah ataupun esei sejarah yang baik dan menepati kehendak format esei yang sebenarnya. Jadi teruskan bersama saya dalam sesi bimbingan sehingga terhasilnya sebuah esei yang baik. Bila kita sebut sumber lisan, apakah sebenarnya sumber lisan? Sumber lisan merupakan satu kaedah di mana kita boleh meneroka kehidupan sosial sesuatu masyarakat ataupun seseorang individu pada masa lalu untuk memahami dimensi perubahan sosial dengan menggunakan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh individu ini. Itu yang dipanggil sebagai orang sumber. Mereka memiliki statistik tertentu berkaitan dengan penglibatan mereka secara langsung dalam sesuatu peristiwa, dalam sesuatu tempat, dalam sesuatu perkhidmatan, dalam bidang kejayaan mereka dan sebagainya. Jadi mereka memiliki statistik tertentu ataupun data-data, maklumat-maklumat tertentu yang kita boleh gunakan sebagai sumber sejarah. Satu lagi, mereka juga menyimpan rekod-rekod rasmi seperti surat pelantikan, sijil kelahiran, surat-surat rasmi yang melibatkan kejayaan mereka dalam bidang-bidang tertentu ataupun berkaitan dengan latar belakang dia, dan dia terlibat secara langsung pada waktu itu. Mungkin dia adalah seorang peneroka Felda, surat yang menunjukkan dia adalah seorang peneroka misalnya, ataupun mungkin dia seorang pekerja dalam sektor tertentu, yang boleh dibuktikan, dan itu akan menunjukkan satu kesesuaian, satu sumber yang relevan tentang keadaan yang berlaku pada waktu itu. Mungkin dari segi rekod rasmi, jurnal tertentu yang mungkin ada dalam simpanan mereka, individu ini yang tidak diterbitkan ataupun tidak dimiliki oleh mana-mana, arkib dan sebagainya, tapi individu ini, orang sumber ini memiliki bahan tersebut. Begitu juga dalam segi bahan-bahan lain seperti buku catatan harian, diary. Ada individu tertentu yang suka menulis, mencatatkan setiap peristiwa yang berlaku hari itu. Hari itu, masa itu, pukul berapa, apa yang berlaku dalam kehidupannya, apa yang dia buat pada hari itu, semua direkodkan, dicatatkan. Jadi buku harian ini, diary ini sangat berharga yang membantu kita dalam memahami keadaan sejarah pada masa itu. Mungkin tahun 1920-an, 30-an, 40-an, 50-an, 60-an ataupun 70-an, ataupun mungkin sekarang tahun 2000, tahun 2010, tahun 2015. Jadi buku catatan itu akan memberikan sesuatu maklumat yang penting yang boleh kita kongsikan, yang dia boleh menjadi satu fakta sejarah dan dia menjadi sumber yang pertama. Surat-surat menyurat peribadi, macam saya katakan tadi, selain daripada rekod rasmi, surat-surat peribadi, surat pelantikan dia, sijil, penganugerahan yang diterima dan sebagainya. Ini ada pada individu yang nak kita interview, individu yang nak kita dapatkan sumber daripada dia. Gambar-gambar lama mereka simpan gambar-gambar ini untuk kenangan, yang menggambarkan tentang keadaan pada waktu itu. Begitu juga ada juga orang yang suka menulis, selain daripada diary, catatan-catatan harian. Kalau mungkin sekarang mungkin dia buat catatan dalam Facebook dan sebagainya. Jadi pelajar boleh gunakan dalam media sosial. Dia menggambarkan setiap hari, dia bercerita dalam Facebook. Yes, itu kita boleh gunakan sebagai sumber untuk kita menerangkan tentang tokoh tersebut ataupun menceritakan tentang tempat, menceritakan tentang ekonomi, keadaan ekonomi, kegiatan ekonomi, perkembangan semasa, aktiviti pelancongan dan sebagainya. Semua itu kita boleh ambil daripada barang-bahan ini yang mungkin ada kepada individu ini yang kita panggil orang sumber.
dan juga termasuklah kenangan-kenangan lain yang dimiliki oleh individu ini, dan juga melalui penceritaan naratif yang diberikan apabila kita berbual, kita menanya mereka tentang keadaan suatu itu pada masa itu, maka dia telah memberi satu gambaran. Ini akan menjadikan satu sejarah itu sesuatu yang menarik, yang boleh dikongsi. Jadi semua bahan-bahan ini saya katakan tadi, dari segi statistik, data, maklumat dan sebagainya, rekod-rekod rasmi yang disimpan oleh individu ini, jurnal-jurnal yang dimiliki, dokumen, jurnal, dokumen, manuskrip dan sebagainya, yang milik individu, milik persediaan, yang kita boleh kongsikan, yang boleh dikongsikan bersama. Buku harian, buku catatan harian, diary dan sebagainya, sumber surat menyurat, gambar, memori yang dituliskan sama ada dalam media sosial hari ini pun boleh kita gunakan, dan juga sebarang bentuk kenangan lain yang mungkin diabadikan dalam bentuk-bentuk yang tertentu, yang dijadikan sebagai kenangan oleh orang sumber ini. Jadi ketulinan bahan-bahan ini diperlukan oleh sejarawan untuk kita menulis esei, dan kita menggunakan bahan-bahan itu untuk kita membuat analisis, seperti yang saya dah terangkan sebelum ini, dalam teknik kita menulis dan sebagainya. Jadi bahan-bahan ini sangat membantu kita dalam mengukuhkan fakta yang kita nak jelaskan, kita nak menghuraikan sesuatu persoalan berdasarkan evidence yang boleh kita dapat daripada orang sumber ini, dalam bentuk-bentuk yang saya nyatakan pada hari ini. Jadi bahan-bahan ini kita abadikan, kita masukkan di dalam nota hujung, dan bila kita masukkan, kita membuat analisis. Dari situ kita buat analisis apa sebenarnya yang berlaku, daripada statement yang kita berikan, daripada huraian yang kita nyatakan, kita berikan satu bukti berdasarkan evidence dari sumber pertama, kedua dan juga sumber lisan ini ataupun sumber oral ini, dan kita membuat analisis daripada dapatan itu. Gambaran yang diberikan oleh orang sumber ini, kita boleh buat analisis, dan kita boleh linkkan, kaitkan dengan perkara-perkara lain yang mungkin berlaku pada waktu itu. Itu yang saya katakan keadaan SEAL sebelum ini. Statement, evidence, analisis dan juga link yang kita kaitkan dengan kita punya esei sejarah. Itu akan memberikan satu esei yang baik. Okey pelajar, sekiranya tidak ada dokumen atau bahan yang ada, maka pendekatan secara lisan ini diterapkan. Kita boleh gunakan secara lisan ini dengan baik, iaitu dengan melakukan wawancara secara formal ataupun tidak formal, yang lengkap berkaitan dengan hidup ataupun kehidupan orang yang kita kaji saja secara tokoh, ataupun kita nak gunakan orang sumber ini untuk menerangkan tentang sesuatu peristiwa, tempat, kejadian ataupun kesan daripada dasar-dasar yang diperkenalkan dari segi dasar ekonomi baru. Contoh, mungkin individu ini dia terlibat secara langsung dalam dasar ekonomi baru, ataupun dia secara langsung dia menerima kesan daripada pelaksanaan dasar ekonomi baru, sama ada dari segi membasmi kemiskinan ataupun menyusun sebelah masyarakat. Jadi kita boleh kaitkan dengan orang-orang sumber yang kita ambil. Tak semestinya seorang, mungkin lebih daripada seorang, mungkin 5, mungkin 10, tak ada masalah. Sebab orang sumber ini akan memberi satu maklumat tentang keadaan peristiwa masa yang berlaku pada waktu itu. Jadi kita sangat kita boleh menggunakan keadaan lisan ini dengan baiknya dalam penulisan kita, dengan memberi penyataan, dengan mengambil penyataan daripada individu orang yang kita semua buat ini, dan kita masukkan dalam esei kita, dan kita memberi penyataan kredit kepada mereka dengan memberikan nama dia dan sebagainya, menunjukkan kita telah membuat temu ramah kepadanya, dan ini akan memberi satu esei yang baik pada kita. Jadi bila kita lihat secara oral history ataupun secara lisan ini merujuk kepada pertama kehidupan peribadi, kehidupan peribadi individu yang nak kita tanya, yang kita kenali sebagai orang sumber kita. Mungkin orang itulah tokoh yang nak kita kaji, ataupun orang itulah sebagai sumber kita untuk mengukuhkan kajian kita tentang tempat sesuatu situ. Macam kita nak mengkaji tentang nama asal-usul satu tempat, mungkin orang ini adalah individu ini adalah orang yang paling lama yang pernah tinggal di kampung itu. Dia boleh menceritakan daripada asal-usul kampung tersebut. Mungkin seorang tak cukup, mungkin kita ambil 2 ataupun 3 orang. Mungkin ada yang sedikit berbeza, ada juga bersamaan. Jadi kita boleh buat analisis dari segi jawapan atau hasil daripada temu bual itu. Mungkin juga dia akan, ataupun kita nak kaitkan
individu ini dengan kegiatan ekonomi yang berlaku pada masa itu. Kalau tema ekonomi, kita nak kaitkan dengan, kita boleh kaitkan orang sumber dengan tokoh, orang sumber ini dengan tempat, sejarah tempat, dengan sejarah ekonomi ataupun sejarah sukan. Dia adalah pemimpin sukan. Contoh, individu ini adalah seorang tokoh dari segi kepimpinan sukan, ataupun individu juga adalah yang menubuhkan, ataupun dia adalah seorang jurulatih sukan, permainan dan sebagainya. Jadi semua itu perkara menunjukkan bahawa sumber lisan ini satu yang penting yang boleh kita gunakan sebagai evidence dalam penulisan kita. Itu yang saya maksudkan. Jadi dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan kita nak memahami suasana sesuatu tempat pada waktu itu. Tahun 60-an bagaimana agaknya, tahun 80-an bagaimana agaknya, dari segi fisikalnya, tumbuh-tumbuhan, haiwan, objek, ataupun dari segi bangunan, dari segi kepesatan perhubungan jalan raya dan sebagainya. Kuala Kubu tahun 1980-an bagaimana, contoh kalau kita kaji tentang sejarah Kuala Kubu. Jadi individu ini, yang orang yang lama tinggal di Kuala Kubu ini, mungkin dia boleh mengisahkan, menceritakan pada kita keadaan Kuala Kubu tahun 80-an tu bagaimana, berapa banyak kedai, berapa banyak bangunan yang ada pada waktu itu. Itu adalah kepentingan orang sumber yang boleh kita kaji. Dan satu lagi, kalau kita lihat sejarah lisan juga mengenai pengetahuan orang tentang sesuatu perkara. Mungkin individu itu seorang yang pakar tentang tumbuh-tumbuhan, tentang herba contoh, tentang haiwan-haiwan lama, haiwan-haiwan yang liar ini, sebab dia adalah orang yang berkhidmat atau bekerja di perkhidmatan dan sebagainya. Kita nak mengkaji tokoh itu dari segi itu, ataupun mereka ini juga adalah seorang yang pakar dalam bidang ataupun perkara-perkara tertentu. Dia seorang tukang rumah yang mahir. Jadi dia banyak terlibat dari segi pembangunan sesuatu tempat itu. Ataupun dia adalah seorang mungkin dia seorang pemandu bas, mungkin seorang pemandu lori, yang banyak terlibat, banyak pengalaman dalam perjalanannya, dari satu tempat itu, dan dia boleh menceritakan tentang keadaan tempat itu sesuai dengan apa yang kita kaji berkaitan dengan sejarah tempat, sejarah ekonomi, sejarah sukan ataupun tokoh itu sendiri. Jadi banyak kegunaan yang kita boleh perolehi daripada sumber lisan ini. Jadi kebijaksanaan kita dalam menyusun soal jawab, menyusun soalan-soalan interview, soalan-soalan untuk dijawab oleh orang sumber yang kita terduga ini. Ataupun kita boleh sekarang ni, dalam keadaan sekarang, kita mungkin tidak perlu bersemuka sebab keadaan PKP dan sebagainya. Kita hanya perlu membuat temu bual ini secara online, menggunakan media sosial. Tak kira mana-mana media sosial, Telegram, WhatsApp, ataupun buat Google Meet ke, Zoom ke dan sebagainya. Dia pelajar ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan keadaan ini untuk mendapatkan bahan daripada orang yang kita temukan, dari orang yang kita temubual, untuk memberikan gambaran seperti yang saya nyatakan tadi. Jadi semua ini perlu kita rekodkan, kita rakamkan, dan kita buat transkrip berdasarkan kepada soalan dan jawapan tadi. Dan juga mungkin kita boleh membuat apa yang dikatakan sebagai print screen, dan kita simpan sebagai evidence, sebagai bukti kepada penghasilan kerja khusus kita ini. Okey, kita terus fahamkan apa dia dikatakan sebagai sejarah lisan ataupun oral history. Apakah sejarah lisan? Sejarah lisan merupakan penyelidikan masa lalu atau sekarang dengan menggunakan ingatan peribadi, kenangan, evokasi dan kisah hidup individu yang kita kaji, yang kita jadikan dia sebagai orang sumber. Itu dikatakan sejarah lisan. Koleksi sistematik pengalaman yang disuarakan oleh orang-orang sebenar yang disimpan untuk perlihatan ataupun untuk perkongsian, untuk kenangan keturunannya ataupun untuk manusia selepasnya. Contoh, itu kegunaannya. Kenapa kita perlu mendokumentasikan, menyimpan sumber-sumber lisan ini? Dari tafsiran tentang kehidupan seseorang sebagai biografi ataupun kerjaya. Mungkin dia adalah seorang bekas ahli politik, pengalamannya sebagai ahli politik kita boleh dokumentasikan sebagai satu kenangan kepada orang yang nak mengkaji tentang tokoh ini pada masa akan datang. Mungkin orang ini adalah orang yang biasa, hanya seorang peneroka, hanya seorang pekebun sayur,
mungkin seorang pekerja biasa, seorang orang yang paling tua di kampung itu. Okay, kita boleh kumpul, kita dapatkan maklumat, pengkisahan tentang sejarah hidup, pengalaman mereka tentang masa yang mereka lalui. Okay, jadi data yang dipinta, yang kita buat tadi daripada bahan yang kita kaji tadi, kita dokumenkan untuk memberikan satu peluang kepada orang lain untuk meneruskan kajian tersebut, dan boleh dijadikan sebagai sumber yang akan digunakan pada masa akan datang. Mungkin individu yang kita kaji ini pada masa akan datang, umur kita tak tahu, mungkin dia tidak akan ada, dan bahan yang ditinggalkan itu akan menjadi satu kenangan dan menjadi satu bahan bukti yang sangat menarik, yang sangat penting dari segi sejarah. Itu kepentingan yang dikatakan sebagai sejarah lisan. Apakah tujuan dan ciri-ciri sejarah Islam? Seperti yang saya jelaskan sebelum ini, salah satu tujuan penting sejarah lisan ini adalah untuk memanfaatkan pengetahuan mengenai masa yang bersejarah dari orang yang masih hidup, terutamanya orang-orang yang biasa. Bukan hanya orang-orang bangsawan, orang-orang yang terkenal, tetapi orang-orang biasa. Mungkin banyak orang telah menulis tentang tokoh-tokoh yang hebat, tapi tidak ramai orang tahu tentang masyarakat biasa. Mungkin itu kegunaan sejarah lisan yang kita boleh kaitkan. Satu lagi, kalau kita lihat, tujuan sejarah lisan ini juga untuk mengetahui bagaimana orang memahami dan menghuraikan aspek kehidupan sosial sesuatu masyarakat. Masyarakat Jawa, masyarakat Minang, masyarakat Bajau, Kadazan dan sebagainya. Jadi kita nak memahami kehidupan mereka dalam keadaan semasa, pada waktu itu, pada zaman itu, pada masa itu. Dalam masa itu kita boleh memahami, bila kita mengkaji dan kita mendokumentasikan maklumat daripada hasil daripada wawancara ataupun perbualan kita dengan orang semua tersebut. Jadi ciri-ciri sejarah lisan ini, yang pertama, penyelidikan yang berorientasikan individu ataupun peserta ataupun orang sumber yang saya katakan tadi. Kita menyelidik berasaskan kepada orang sumber. Itu yang pertama. Kedua, penyelidikan datang dari sudut interpretasi. Kita melihat daripada sudut yang kita nak memahami seseorang individu berdasarkan kepada tema, sama ada secara tematik ataupun kronologi, yang nak kita jelaskan, yang nak kita huraikan, nak kita kaitkan dengan pengalaman individu ini dengan sejarah yang nak kita tulis, ataupun esei yang nak kita tulis. Yang ketiga, ciri-ciri sejarah lisan juga berkaitan dengan minat terkini mengenai struktur dan tujuan sesuatu cerita, sama ada dalam bentuk ceramah ataupun naratif. Jadi ramai orang yang ingin mengetahui, memahami apakah yang berlaku. Kalau kita lihat dari sudut negara kita di Malaysia hari ini, mungkin ramai orang yang tak tahu apa yang berlaku pada zaman pendudukan Jepun, pada zaman perjuangan menuntut kemerdekaan, zaman pembentukan Malaysia di Sabah dan Sarawak, zaman di awal kemerdekaan, pengisian kemerdekaan, dasar-dasar negara semasa pemerintahan Perdana Menteri daripada Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Tun Hussein Aun, Tun Dr. Mahathir dan hinggalah ke hari ini. Dia juga menggunakan analisis rangkaian ataupun analisis rangkaian modal sosial untuk pemahaman yang menjelas mengenai hubungan masa lalu dengan sejarah ataupun subjek yang berlaku pada hari ini. Misalnya, kita akan melihat pencapaian, pengalaman yang diperolehi secara positif ataupun negatif. Itu yang dikatakan sebagai sejarah lisan. Kita cuba mendapatkan sesuatu data ataupun maklumat yang ikhlas, yang jelas, maklumat yang dari hati nurani individu yang kita tanya, yang benar-benar terlibat dengan sesuatu peristiwa. Dia adalah antara orang yang terlibat dengan pembukaan Fedah Sungai Buaya contohnya. Dia adalah seorang peneroka, yang salah seorang yang terlibat sebagai datang kuasa dan sebagainya. Dia adalah seorang penguru, dia adalah seorang ketua kampung, dia adalah seorang tok imam. Dia berfungsi, dia memainkan peranan penting di kampung. Jadi dia boleh menceritakan pencapaiannya, apa yang dia buat, pengalamannya, sama ada positif ataupun negatif, serta cabaran yang dihadapinya dalam proses dia menjalani kehidupannya dari segi
membina kejayanya, okay, dari segi membimbing masyarakat sekitarnya. Dan itu semua boleh kita dapatkan daripada orang sumber yang kita temu bual. Ini cikgu saya, Profesor Koh Kakim, saya datang mendiang. Okey, contoh panduan temu bual tentang kisah hidup. Contoh panduan temu bual kisah hidup. Kita boleh temu bual seorang individu ataupun tokoh berkaitan dengan sesuatu perkara. Contoh, kita nak mendapat tentang sesuatu pendahuluan tentang tajuk yang kita tuliskan. Okey, kemudian kita nak mengkaitkan dia dengan generasi, latar belakang keluarga, datuk nenek tokoh tersebut. Okey, ibu bapa dia, adik-beradik, sepupu, bapa saudara, ibu saudara, kehidupan seharian di zaman kanak-kanak, dia boleh ceritakan, kisahkan. Okey, kehidupan seharian, kemudian dia boleh kaitkan dengan kehidupannya dalam masyarakat, komuniti, dan juga keadaan di kelasnya, di sekolah, waktu persekolahan. Okey, zaman sekolah rendah, sekolah menengah, kemudian masuk universiti. Okey, itu semua dia boleh ceritakan. Dan juga berkaitan dengan pekerjaan, bila dia masuk kepada kejayaan, dari segi kejayaan, dia perlu menceritakan tentang pekerjaan. Okey, kemudian aktiviti riadah, rekreasi dan sebagainya. Okey, alam perkahwinannya, okey, anak-anaknya, semua dia bercerita tentang itu, tak masalah. Okey, kemudian bagaimana, apakah yang membawa kepada perubahan dalam kehidupannya. Okey, daripada aktiviti hariannya sebelum dia, masa dia bekerja, okey, setelah dia berpencen misalnya. Okey, jadi itu mengubah kehidupan dia. Dan akhirnya kesimpulan yang kita boleh buat tentang tokoh ni. Okay? Jadi ini antara contoh perkara-perkara yang boleh kita kaitkan dengan sejarah hidup seseorang tokoh yang kita temu bual. Jadi ini antara perkara pengisian. Okay, seterusnya pelajar, okay, bagaimana kita nak menguruskan, okay, menjalankan temu bual, wawancara dan sebagainya. Jadi ada beberapa perkara penting yang perlu kita beri perhatian bila kita mewawancara, membuat temu bual dengan individu yang nak kita kaji. Pertama, kita mesti mempunyai hubungan yang baik dengan orang yang nak kita kaji, sebab kita nak mendapatkan maklumat daripada dia. Okey, pandailah hati dia, bercakap dengan lemah lembut dan sebagainya. Okey, perkara yang pertama pelajar perlu lakukan, bersedia. Pelajar mesti bersedia. Kalau kita nak buat temu bual secara live, contoh, okey, pelajar mesti bersedia, menunjukkan keyakinan, memahami, baca dahulu apa apa yang kita nak tanya, okey, memahami latar belakang peristiwa dan sebagainya. Itu kita mesti tahu. Bersikap ramah dan menyenangkan maksudnya. Kita orang yang nak kita temu bual itu dia senang dengan kita. Kita mesti menunjukkan sifat itu. Biar dia senang dengan kita. Barulah itu akan berjalan dengan baik. Bersikap jelas. Kita tunjukkan minat. Bersikap fleksibel dalam menggunakan instrumen penyelidikan, seperti kita nak guna apa, Zoom ke, Gmeet ke, kita nak guna Gmail ke, email ke dan sebagainya. Media sosial dan lain kita nak gunakan, tak ada masalah. Jadi bagaimana untuk kita memberi keselesaan penyediaan itu kepada orang yang nak kita temu juga, itu yang penting. Bersedia untuk para penemu juga untuk menemui kenangan yang menyusahkan. Mungkin dia akan emosi, dia akan sedih, biarkan. Jangan biarkan dia dengan emosinya. Kita nak sesuatu yang real, sesuatu yang ikhlas dari hati nuraninya. Jadi biarkan dia bercerita. Jadi ada beberapa perkara penting dalam kita proses membuat interview itu. Jangan bercakap terlalu banyak. Kita yang bercakap, orang interview tu cakap sikit je, kita yang banyak cakap pula. Biar dia bercakap, sebab kita nak maklumat daripada dia, bukan daripada kita. Kita nak maklumat daripada dia. Jadi biarkan dia bercakap, kita layan. Biar dia beremosi, biar dia bercerita, beranalogi, dengan dirinya sendiri. Jangan mengganggu, jangan mengenakan kita punya pandangan. Kita pula sampuk, menyampuk, kita beri pandangan kita, jangan, tak payah. Itu akan mengganggu dari segi idea dia tersendiri. Kita nak idea dia saja, dari hati nurani dia. Tak perlu dia mengiyakan atau membenarkan apa pula pendapat kita. Pendapat kita dengan dia tak boleh, tak sama. Dari biar kita dapatkan maklumat dia, pendapat dia dahulu, nanti kita akan buat analisis daripada hasil temu bual itu.
bercanggah atau berdebat. Jangan pada masa kita interview pula kita berdebat dengan dia sebab kita tak setuju dengan apa dia cakap dan sebagainya. Tak perlu. Sebab kita menemui dia untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara yang ingin kita dapat daripada dia. Itu saja. Jadi jangan berdebat. Kita hanya berdebat dalam analisa. Bila kita beranalisa kita punya penulisan itu, membuat bunyi yang menggalakkan juga kualiti rakaman. Maksudnya dari segi video, audio, visual tu penting. Kemudian kita jangan mengganggu lah. Maksudnya suasana tu sesuai. Mungkin kita pilih masa, pagi ke petang ke malam ke, dia tak sibuk kan. Jangan masa dia sibuk dia tengah bekerja ataupun dia tengah membuat sesuatu. Jadi berikan dia ruang masa yang sesuai untuk membolehkan dia bersedia dengan rakaman tersebut. Cepat-cepat pergi, sebaik saja temu ramah berakhir. Itu kalau kita bersemuka. Kalau kita saya tidak bersemuka, jadi kita hanya buat secara online. Jadi pastikan orang yang kita temu bual itu bersedia dengan masa yang kita berikan, dan kita mesti mematuhi masa, punctuality penting. Kalau kita kata kita akan bertugas pukul 10 pagi, dia pun bersedia pada waktu 10 pagi, kita pastikan kita berada tepat pada waktu itu untuk memberi kesenangan, kemudahan kepada tokoh yang kita nak kaji. Kalau kita kata dia ada masa 1 jam saja, dia kita hanya spend masa 1 jam saja, jangan lebih daripada itu. Dan mungkin di hari yang lain kita boleh susun pula pada masa yang lain untuk sesi temu bual seterusnya. Itu alternatif penting Fajar dalam kita menguruskan, menjalankan interview dengan seseorang tokoh yang saya panggil orang sumber untuk mendapatkan maklumat. Jadi kita nak mendapatkan maklumat, jadi kita mesti bijak dalam menguruskan perkara-perkara ini. Dari segi peralatan, dari segi diri kita sendiri, apa yang kita nak tanya, persediaan itu sangat penting, dan juga keselesaan orang yang hendak kita temu bual itu. Dalam sejarah lisan ini, dalam sejarah lisan ini ataupun oral history ini, kita perlu menguruskan data ataupun maklumat. Jadi pengurusan data ataupun maklumat yang saya katakan tadi daripada hasil temu bual tadi, kita transcribekan. Jadi dalam fail utama ataupun fail analisis dan memo ataupun buku harian dalam penyelidikan peribadi yang milik individu yang kita temu bual itu, jadi kita perlu simpannya dengan baik. Sebab kita mendapat kebenaran daripada individu ini. Jadi pastikan bahawa surat ini kita tidak sewenang-wenangnya kepada orang-orang yang tidak dikenali. Jadi semua bahan kita simpan sebagai evidence sahaja dalam kajian kita, dalam file evidence. Jadi kita juga perlu transcribe hasil temu bual. Dia akan ambil masa untuk kita menukar daripada suara ke dalam bentuk tulisan. Jadi dengan baik dan tulis satu persatu. Jangan salah. Jangan guna ayat kita, tapi apa yang disampaikan oleh orang yang kita temu bual itu kita transcribekan dengan baik. Peringkat pertama dalam analisis dilakukan secara ideal, secepat mungkin selepas temu ramah. Tahap perincian yang dikehendaki. Maklum balas daripada peserta. Lepas tu kata kadang-kadang kita boleh beri balik apa yang diberikan oleh orang yang kita temu bual itu. Kita boleh berikan balik jawapannya dan dia semak. Dia setuju tak, ataupun dia ada penambahan dan sebagainya. Boleh. Itu pun boleh kita nak buat cek balik semula supaya sehinggalah dia bersetuju. Lepas tu kadang dia ambil masa yang lama. Ada orang dia sangat particular pada tentang perkara-perkara ini. Ada juga tokoh tertentu yang dia tak kisah pun. Jadi apa yang dia sampaikan pada masa itu, itulah yang dia sampaikan. Dia tak nak perubahan dan sebagainya. Jadi bila kita membuat sebarang temu bual ini, kita kena pastikan kita memiliki alamat, nombor telefon individu itu, tokoh yang kita kaji itu, simpan dengan baik, untuk memudahkan kita pada masa akan datang. Jadi sama ada kita nak menyusun hasil temu bual itu secara tema, secara tematik ataupun mengikut tema-tema tertentu. Kita nak kaji tentang apa? Tentang sejarah hidup dia saja. Jadi kita kaji tentang sejarah hidup saja. Sejarah hidup tu kita bagi lagi dari segi latar belakang keluarga dia sendiri, dari segi kejayaan, itu pelantar boleh susun. Kemudian dari segi penceritaan, naratif yang dia sampaikan itu. Jadi kita kena susun maklumat ini supaya memudahkan kita menggunakan maklumat itu dalam esei kita. Itu maksudnya. Jadi menguruskan data ataupun maklumat itu penting. Tadi kita menjalankan interview, hasil temu bual itu kita akan rekodkan
Itu yang dipanggil sebagai data. Maklumat ini juga kita dapat daripada barang-barang milik peribadi individu itu, dengan kerelaannya lah, kalau dia sanggup berkongsi dan sebagainya. Mungkin sekarang dia hanya ambil gambar, dia berikan saja, dia kongsikan gambar-gambar tentang pencapaian dia dan sebagainya. Itu juga pada boleh gunakan sebagai bukti daripada apa yang disampaikan oleh orang sumber yang kita gunakan. Okey pelajar, saya bagi satu contoh daripada naratif, daripada hasil temu bual kita dengan individu tertentu. Contoh, kita beramah Makcik Kia. Okey, dari hasil temu bual dengan Makcik Kia tu, kita boleh bagikan kepada beberapa bahagian. Contoh, kita abstrakkan kisah Makcik Kia ini, iaitu satu masa dulu dia kata saya pernah merasa miskin. Kita quote itu, sebab kita nak mengisahkan tentang keadaan tokoh ini pada waktu itu. Pertama, dia kata saya pernah merasa miskin. Kita nak abstrak kat situ. Itu antara perkara penting yang nak kita highlightkan nanti, kita nak jelaskan. Kedua, orientasi. Pada waktu itu bagaimana keadaannya? Masa perang, zaman pendudukan Jepun, masa evakuasi. Sewaktu itu berlaku macam darurat lah, darurat. Dia terpaksa meninggalkan sekolah. Ibunya mendapatkan pekerjaan sebagai tukang jahit, dan juga kerana persekitaran pada waktu itu. Itu orientasi kepada persekitaran ni. Kedua, mungkin kita boleh kaitkan dengan tindakan yang rumit. Apa keadaannya? Kesukaran dia pada waktu itu, ketiadaan pakaian yang sesuai, dia merasa malu dengan keadaan itu pada waktu itu. Itu kita boleh gambarkan. Kita menilai pula, kemudian kita buat penilaian daripada semua peristiwa yang berlaku tadi. Bagaimana peristiwa itu membuat dia merasa malu dengan keadaan hidupnya dan miskin dan sebagainya. Dan jadi pada waktu itu berlaku konflik dalam diri dia. Dia kurang memahami ibunya, kenapa ibu dia carikan dia kerja dan sebagainya. Jadi apakah resolusi? Jadi kita akan bertanya dia nanti balik tentang keadaan itu. Resolusi apa yang dia telah buat untuk mengatasi masalah itu. Dan kita buat penilaian bagaimana kehidupan pada masa itu yang boleh kita tafsirkan, kita nilaikan untuk perkongsian iktibar kepada pembaca yang membaca kisah ini. Itu antara naratif penting yang boleh kita kaitkan dengan penulisan esei sejarah dengan berdasarkan kepada oral lisan ataupun sumber lisan daripada pengalaman secara langsung individu yang terlibat dengan sesuatu peristiwa yang boleh kita kaitkan, yang boleh kita kisahkan dalam satu penulisan esei sejarah secara ilmiah, dengan meletakkannya dalam nota hujung sebagai satu evidence kepada pengalaman peristiwa yang berlaku pada masa itu. Jadi pengkisahan tentang Makcik Kia tadi adalah satu bentuk naratif. Jadi apabila kita nak memahami tentang naratif adalah bentuk ceramah yang mudah difahami. Jadi pengkisahan tentang individu itu, tentang pengalamannya, itu adalah satu naratif yang kita perlu fahamkan. Jadi tema yang mendasari tentang peristiwa penting ataupun ciri kehidupan pencerita yang disampaikan kepada kita mengenai identiti individu yang menyatakan tentang perkesan itu. Cara mencari penyelesaian. Daripada naratif yang diberikan itu, kita dapat mencari penyelesaian tentang sesuatu konflik, tentang sesuatu peristiwa, tentang sesuatu perkara yang kita tidak memahaminya, kenapa berlaku pada waktu itu. Dan juga melalui naratif ini juga dia dapat mencerminkan bentuk dan nilai budaya masyarakat pada waktu itu. Itu antara kepentingan naratif seperti yang saya kisahkan tadi dalam bentuk penceritaan, iaitu kisah Makcik Kia. Pelajar, saya jelaskan apa dikatakan sebagai kaedah sejarah lisan. Pertama, matlamatnya adalah untuk mendapatkan maklumat dan kenangan semula. Ikut Lens tahun 1978. Matlamat kaedah lisan untuk mendapatkan maklumat. Jadi kita membuat interviewer, kita berjumpa dengan orang yang kita nak temu juga, kita berwawancara dengan mereka. Sebab utama kita mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara yang kita inginkan. Itu yang pertama.
Kedua, bergantung kepada berapa ramai orang yang nak kita temuduga. Itu dia panggil sampel. Besar ke, kecil ke. Okay? Jadi semua tu kita perlu susun. Mungkin kita akan beri soalan yang sama kepada 5 atau 10 orang yang hendak kita kaji sebagai orang sumber ini, supaya kita mendapat satu jawapan yang mungkin sama ataupun hampir sama. Itu kita mudah untuk kita buat analisis dan sebagainya. Jadi sampel tu sama ada banyak, kecil ataupun besar, bergantung kepada keperluan kepada penyelidikan yang hendak kita buat. Okey. Selain itu, kalau kita lihat sejarah lisan ini, ada beberapa siri selama beberapa minggu. Mungkin kita akan menemui orang ini ataupun individu yang nak kita kaji ini, orang sumber ini. Mungkin kita akan ambil masa yang agak lama, sebab banyak benda yang nak kita dapatkan daripada individu ini. Mungkin sekali pertama kita jumpa, kita memberi soalan yang tertentu. Dari soalan yang telah kita beri, dia beri jawapan. Dari jawapan yang diberikan, kita ada persoalan lain yang perlu kita tanya. Jadi kita akan mengadakan lagi sesi temu bual itu. Itu yang dimasukkan. Jadi kita akan mengadakan beberapa sesi temu bual. Untuk sekarang pelajar boleh guna email. Pelajar boleh guna WhatsApp dengan individu yang nak kita kaji. Jadi simpankan bahan-bahan itu untuk kita masukkan dalam kita punya nota hujung. Dan juga sumber bibliografi nanti. Ingat soalan, bila kita membina persoalan, soalan yang pertama kita bina untuk dijawab oleh tokoh tersebut, oleh individu yang nak kita kaji. Soalan itu tidak akan berhenti di situ. Jawapan yang diberikan nanti akan membuka kepada kita untuk membuka soalan lain. Itu yang masukkan. Jadi gunakan, perbanyakkan, perkembangkan soalan-soalan ini supaya kita mendapat lebih mendalam tentang sesuatu maklumat, tentang sesuatu peristiwa yang cuba dijelaskan oleh individu itu, tentang penglibatannya, peranannya, sumbangannya. Kalau kita kaji tentang tokoh itu, ataupun kita nak memahami tentang tempat, sesuatu tempat yang diceritakan oleh individu itu, sebab dia terlibat, dia berada di waktu itu, pada waktu itu. Jadi kita boleh mengemukakan beberapa soalan lanjutan daripada soalan pertama yang kita mukakan dahulu. Itu perkara yang penting. Kebijaksanaan kita dalam menyusun strategi ini akan membantu kita mendapat maklumat yang baik, sedalam, sedetail yang mungkin. Jadi asyik temu duga ataupun temu bual ini ataupun wawancara direkod atau dirakamkan. Sama ada kita menggunakan email, memang sudah direkod lah, ataupun kita gunakan suara. Kita rakam suara, suruh dia cakap. Mungkin sekarang kalau kita WhatsApp, kalau tokoh kita kaji itu umur dia dah 60-an, 70-an, dia tak apa minat untuk meneruskan, mata pun dah tak nampak. Jadi lebih baik pelajar suruh dia menggunakan voice over. So dia rakam suara dia cakap saja. Kemudian transkripkan hasil daripada ucapannya itu dan ditulis semula dan diserahkan, dan dia dikomentasikan sebagai evidence dalam kajian kita. Faham pelajar? So individu tersebut rakamkan suara dia, soalan diberikan, dia rakam suara dia, kita transcribe jawapan dia itu dalam bentuk tulisan, dan itu kita boleh masukkan nanti dalam kita punya nota hujung di tempat-tempat yang tertentu yang sesuai berkaitan dengan persoalan kajian yang kita nak uraikan. Jadi penyelidikan sejarah juga menggunakan riwayat hidup orang penting untuk menjelaskan sesuatu keadaan. Ini dikatakan sebagai proses perkembangan. Proses perkembangan kajian. Jadi kajian genealogi itu menyematakan atau mencari keturunan keluarga. Ini biasanya kalau kita nak buat kaji tentang salah silah keluarga. Salah silah keluarga banyak kita gunakan secara lisan ini. Bagi mereka yang nak menulis tentang membina ataupun membuat sejarah berkaitan dengan salah silah keluarga, dia perlu mementahkan dari segi salah silah keturunan itu. Itu yang dikatakan kajian genealogi. Itu sedikit pelajar untuk kaedah sejarah lisan ini. Tapi untuk setakat untuk peringkat tingkatan 6 ini, kaedah yang pelajar boleh gunakan macam saya cakap tadi, senang saja. Pertama, kita membina soalan, berikan kepada individu yang nak kita tanya sebagai orang sumber yang nak kita mendapatkan maklumat tadi. Daripada soalan, daripada jawapan yang diberikan itu, kita perbanyakkan, kita kembangkan lagi apakah soalan lain yang kita boleh berikan kepada individu ini supaya kita dapat memahami dengan lebih jelas apa perkara-perkara yang nak kita jelaskan dalam persoalan yang kita kemukakan dalam proposal kajian. Jelas? Jadi perkara yang paling mudah, pelajar beri soalan dan suruh orang yang kita temu buat itu rekodkan suaranya. Menggunakan voice over misalnya. Dia rekodkan suara dia, kemudian kita
transcribe suara itu dalam bentuk tulisan. Okey, kita tulis setiap perkataan sebutan dia itu kita tuliskan dalam tulisan. Okey, ini akan memudahkan kita untuk memasukkannya, mengambilnya sebagai evidence di dalam penulisan yang kita masukkan dalam nota hujung atau dan juga bibliografi. Okey, itu kaedah cara lisan. Cara lisan yang mudah untuk kita gunakan. Kelebihan dan kekurangan pendekatan secara lisan. Tolong beri perhatian. Pertama, secara lisan mempunyai kelebihan. Pertama, secara lisan ini mempunyai satu bentuk pengkisahan yang boleh memberikan kita pelbagai maklumat yang mungkin kita tidak pernah fikirkan. Jadi kaya dengan pengkisahan yang boleh kita gunakan untuk masa ini. Kedua, pendekatan secara lisan membolehkan kita merakam pengalaman seseorang, individu tentang sesuatu perkara yang boleh dijadikan iktibar oleh masyarakat pada hari ini ataupun untuk anak cucu mereka. Ketiga, secara lisan ini menjadi wakil. Kita menjadi wakil kepada mereka untuk menyampaikan, mengongsi pengalaman dia tentang sesuatu perkara yang boleh kita gunakan dan boleh jadikan iktibar pada masa akan datang. Dan juga melibatkan penemuduga dan juga orang yang ditemuduga. Okay, itu kelebihan sejarah lisan. Sejarah lisan ini mempunyai kelemahan sebab dia akan melibatkan bias. Bias sama ada individu itu ataupun penemu bual dengan keadaan tertentu. Ini dengan situasi tertentu, dengan perkara-perkara tertentu. Dan satu lagi perkara yang sering berlaku adalah masalah kesihatan. Jadi masalah ingatan orang yang diinterview. Okay, ada orang yang umur 100 tahun ingatannya masih bagus. Jadi ada juga yang baru berumur 50 ataupun 60 tahun dia sudah hilang beberapa perkara dari segi ingatannya. Okay, itu bergantung pada tahap kesihatan. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita perlu lihat. Ini dari segi kita nak menjadi seseorang itu sebagai kita punya sumber lisan. Satu lagi berkaitan dengan sampel. Sampel itu kecil ataupun besar. Adakah sampel yang kecil itu mewakili masyarakat yang nak kita kaji? Kita nak mengkaji tentang masyarakat Jawa. Adakah dengan mengkaji 3 orang sebagai sampel kajian kita mencukupi untuk menggambarkan keseluruhan masyarakat Jawa di tempat itu? Okay, itu satu persoalan. Satu lagi, adakah dengan mempunyai sampel yang besar, kita ada 100 orang yang kita temubual, adakah ia akan memberi satu jawapan yang tepat tentang masyarakat Jawa di tempat itu? Jadi ia akan melibatkan perkara-perkara yang saya kata tadi, bias, berat sebelah, ketidakketekalan dari segi maklumat dan sebagainya. Dan satu lagi perkara yang menjadi kelemahan secara lisan adalah dia mengambil masa yang lama prosesnya, dari segi mengumpulkan bahan, mencari orang sumber, menyediakan peralatan dan juga menganalisis maklumat-maklumat berkaitan dengan hasil daripada temubual ini. Semua itu akan memberi masa ataupun mengambil masa yang lama. Ini yang akan menyebabkan kesukaran. Tetapi kalau kita lihat pada hari ini, secara lisan ini sangat berguna, sangat bermanfaat dalam memahami tentang sesuatu keadaan, peristiwa, kejadian yang melibatkan masa-masa yang telah berlaku. Jadi secara lisan ini juga adalah satu perkara yang penting. Jadi saya harap, saya percaya pelajar boleh menggunakan secara lisan ini dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan maklumat dan menyelesaikan kerja kursus sejarah STPM peringkat tingkatan 6. Jadi gunakan maklumat yang saya berikan ini untuk menghasilkan satu action yang baik. Jadi jumpa lagi dan saya harap apa yang saya sampaikan ini dapat membantu pelajar dari segi kefahaman dan bagaimana kita nak menggunakan bahan ini, media sosial dan sebagainya untuk dijadikan sebagai evidence dalam kajian sejarah ataupun penulisan esei sejarah kita. Terima kasih dan jumpa lagi. Berminit bersama Siko Sensei. Hari ini kita akan berbincangkan tentang transformasi masyarakat dari segi ekonomi. Perkara penting yang berlaku apabila British meletakkan kuasanya di tanah